Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Aminah binti Abdul Rahim, A164754 akan membentangkan etika wanita bekerja dalam Islam. Siapakah wanita? Wanita ialah makhluk yang lembut dan penyayang kerana perasaannya yang halus. Wanita yang diibaratkan seperti tulang rusuk yang bengkok itu bukan bermakna satu kekurangan, tapi sebenarnya adalah satu penyempurnaan. Wanita berperanan penting dalam mencorak masa depan negara. Wanita juga mempunyai tanggungjawab yang besar dalam pembentukan dan pembangunan keluarga dan masyarakat Islam. Walau bagaimanapun, untuk menjadi seorang wanita yang sempurna di sisi Islam, wanita perlulah dipimpin oleh lelaki. Kerana itulah kelebihan yang Allah sudah kurniakan kepada kaum lelaki, seperti mana kelebihan sifat penyayang itu dikurniakan kepada wanita. Dalam negara yang semakin maju, peranan wanita dalam pembangunan negara menjadi semakin penting. Perubahan sosioekonomi yang dialami negara selepas merdeka menjadikan peluang pekerjaan telah terbuka luas untuk wanita. Sebahagian besar wanita sekarang terlibat dalam pelbagai pekerjaan di luar rumah. Peranan mereka tidak lagi terhad di dalam rumah sebagai ibu maupun isteri, tetapi juga dalam pelbagai aktiviti pekerjaan di luar rumah, daripada aktiviti ekonomi tidak formal sehinggalah kepada bidang profesional dan ihtisas. Wanita mempunyai peranan yang besar dalam sejarah Islam. Sejarah kegemilangan umat Islam telah memperlihatkan betapa golongan wanita mempunyai kedudukan yang begitu mulia lagi penting dalam masyarakat. Wanita dan lelaki adalah sama di mana masing-masing mempunyai tanggungjawab yang perlu disempurnakan. Baik ianya berkaitan dengan ibadah khusus seperti solat, puasa, zakat dan haji, atau berupa ibadat umum seperti bercakap benar, berbaik sangka dan sebagainya. Hak ini telah dijelaskan berdasarkan firman Allah dalam surah Az-Zariyat ayat 56. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, yang membawa maksud, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan diri kepadaku. Pandangan Islam terhadap wanita bekerja. Islam memberi peluang kepada umat Islam sama ada lelaki atau wanita dalam hal mencari peluang pekerjaan dan bekerja. Wanita Islam pada zaman Rasulullah SAW banyak melakukan kerja di dalam dan di luar rumah. Sebagai contoh, Asma binti Abu Bakar mengemas rumah tangga keseluruhannya, menjaga kuda dengan memberi makan dan minum. Beliau juga merupakan khadam Zubair dan khadam rumah tangganya. Pada zaman Rasulullah SAW, wanita-wanita turut bersama-sama lelaki keluar berperang. Walaupun bukan berada di barisan hadapan, tetapi mereka merupakan penyelamat dengan merawat tentera-tentera yang tercedera. Menurut Ibnu Qayyim Abu al-Dimashqi, wanita dibenarkan menceburi pelbagai bidang pekerjaan dan Islam mensyaratkan supaya kegiatan dan pekerjaan hendaklah bersesuaian dengan fitrah kejadian wanita dan tidak bertentangan dengan hukum syarak, iaitu tidak mendatangkan kemudaratan, fitnah dan bencana kepada orang lain. Antara kemudaratan kepada wanita itu sendiri ialah dibimbangi akan hilang sifat kewanitaannya. Rumah dan anak-anaknya akan terabai. Selain daripada itu, dapat mengakibatkan kesihatan wanita terganggu dan tidak dapat berfungsi sebagai isteri dan ibu. Manakala suami dan anak-anak pula kehilangan sumber kasih sayang dan perhatian disebabkan keletihan wanita bekerja pada siang hari. Wanita seumpama ini tidak berupaya memberikan pendidikan terbaik kepada keluarganya kerana keadaan fizikal dan psikologinya tidak mengizinkan, seperti yang dinyatakan oleh Yusuf Al-Qardawi. Fitnah kepada wanita berkerjaya boleh terjadi akibat tidak menjaga nilai-nilai wanita sehingga akhlaknya semakin terhakis dari dirinya. Kesan daripada keadaan ini akan merosakkan kehidupan keluarga dan masyarakat kerana diselubungi kegelisahan dan pergaduhan. Namun, jika diteliti perihal penglibatan wanita di dalam bidang pekerjaan pada zaman kebangkitan Islam, wanita dibenarkan bekerja dalam pelbagai bidang di dalam atau di luar rumah dengan syarat pekerjaan tersebut dilakukan dalam suasana terhormat, sopan serta sentiasa memelihara agamanya dan menghindari daripada perkara-perkara negatif dari pekerjaan tersebut terhadap diri dan persekitarannya.
Dalam bidang perniagaan, nama isteri Rasulullah SAW iaitu Khadijah Khuwailid tercatat sebagai seorang ahli perniagaan yang sangat berjaya. Demikian juga Qilat Ummi Bani Anmar yang pernah datang kepada Rasulullah untuk meminta tunjuk ajar dalam bidang jual beli. Itulah gambaran betapa sumbangan wanita Islam begitu besar dan baik dalam keluarga, masyarakat dan juga negara keseluruhannya. Bahkan kata-kata hikmah ada berbunyi, wanita itu tiang negara, wanita itu baik maka baiklah negara itu. Tetapi bila rosak maka rosaklah pula negara itu. Syarat-syarat wanita bekerja. Wanita dibenarkan bekerja dan mencuburi pelbagai bidang pekerjaan selagi ia tidak bertentangan dengan syarak dan dia sentiasa beriltizam dengan adab-adab muslimah. Kenyataan Yusuf Al-Qardawi mengharuskan wanita berkerjaya tetapi mestilah terikat dengan beberapa syarat iaitu kerjaya tersebut dibenarkan syarak atau tidak diharamkan. Beriltizam dengan etika wanita muslimah dan kerjaya tersebut mestilah tidak mengorbankan kewajipan-kewajipan lain yang tidak harus diabaikan. Terdapat beberapa syarat lain yang perlu dipatuhi oleh wanita Islam sekiranya ingin menceburi bidang pekerjaan. Antaranya ialah: pertama, pekerjaan masa dan bidang yang bersesuaian. Pekerjaan yang dilakukan oleh wanita hendaklah bersesuaian mengikut syariat Islam dan ia tidak bertentangan dengan fitrah kejadiannya. Wanita semula jadinya dicipta dengan sifat kelembutan. Dengan ini, setiap pekerjaan yang dilakukan mesti bersesuaian dengan kemampuan, keupayaan tenaga dan fizikalnya. Sesungguhnya kekuatan wanita tidak setanding dengan kekuatan lelaki dari segi keupayaan tenaga dan fizikalnya yang gagah perkasa. Oleh itu, wanita Islam yang menceburi pekerjaan hendaklah mengambil pesan Nabi Muhammad SAW tentang berpakaian agar hasil pendapatan pekerjaan yang dilakukan juga halal dan sumber yang betul untuk menyara kehidupan sekeluarga. Yang ketiga, tidak bercampur di antara lelaki dan wanita. Pencampuran yang dimaksudkan ialah pergaulan bebas di antara lelaki dan perempuan tanpa batasan. Umum mengetahui bahawa dengan pergaulan bebas di antara lelaki dan wanita boleh mencetuskan pelbagai masalah sosial dan sebagainya. Sekiranya wanita berkerjaya berada di dalam kumpulan lelaki, maka mereka dikehendaki menjaga kesopanan diri pada setiap masa dan mempamerkan akhlak baik sebagai wanita Islam. Ini akan menambahkan ketenangan dalam diri wanita dan orang sekelilingnya. Yang keempat, mendapat keizinan. Wanita berkerjaya hendaklah terlebih dahulu mendapat kebenaran dan keizinan bapanya jika belum berkahwin atau suaminya jika telah berkahwin. Keizinan daripada bapa atau suami merupakan hak orang yang bertanggungjawab terhadap wanita demi keselamatan sepanjang berada di luar. Selain daripada itu, Nur Al-Din Athir menyatakan agar wanita tidak terpesong daripada landasan agama seperti yang disyariatkan. Hal ini juga selari dengan pandangan Al-Sayyid Muhammad Hassan Fadlullah bahawa fuqaha berpendapat wanita tidak dibenarkan sama sekali keluar tanpa izin suami atau wali dalam apa keadaan sekalipun. Seterusnya, yang kelima, kerjaya yang dibenarkan oleh syarak. Kerjaya wanita mestilah halal atau tidak mendorong ke arah melakukan perkara haram dan mendatangkan kemudaratan dalam kehidupan. Contoh, bekerja sebagai orang gaji kepada seorang lelaki bujang, setiausaha khas kepada seorang pengarah yang memerlukan bersendirian dengannya atau bekerja sebagai penari yang membangkitkan kegairahan, pelayan bar yang menghidangkan minuman keras, pramugari berpakaian mendedahkan aurat, terdedah kepada bahaya disebabkan perjalanan yang jauh tanpa ditemani mahram, memerlukan bermalam seorang diri di negara asing terutamanya di negara tersebut tidak aman atau lain-lain pekerjaan. Yang keenam, kerjaya yang tidak menghalang wanita dari memberi komitmen dan kewajipan terhadap Allah, diri dan rumah tangganya. Kesibukan wanita dalam kerjaya tidak boleh dijadikan halangan kepadanya untuk melaksanakan perintah Allah kerana ia merupakan tanggungjawab terhadap Allah SWT. Contohnya, solat pada waktunya. Kegagalan wanita berkerjaya dalam melaksanakan kewajipan kepada Allah boleh mendatangkan kesan yang tidak baik terhadap kehidupan keluarganya. Seterusnya, yang ketujuh, bebas daripada fitnah. Terdapat nas-nas yang menerangkan agar umat Islam berwaspada dari perkara-perkara yang mendatangkan fitnah kepada kehidupan.
Perkara-perkara itu seperti anak-anak, harta dan juga wanita. Dengan ini, sekiranya wanita bekerja di zaman ini mendedahkan orang lain kepada kejahatan seperti berlaku perbuatan keji dalam masyarakat, maka wajiblah semua pihak berusaha untuk membanteras perkara-perkara tersebut daripada terus berlaku. Contohnya, wanita bekerja pada waktu malam atau sebagai pemandu kereta sewa. Susunan ini melarang wanita bekerja kerana ia boleh membawa kepada kejadian yang tidak diingini. Yang ke-8, kerja yang tidak bertentangan dengan sifat semula jadi. Islam memberikan keutamaan kepada wanita dalam menguruskan rumah tangga kerana hakikatnya ia adalah tugas mereka dan perlu diberi perhatian. Rumah tangga memerlukan pengorbanan daripada wanita sama ada dari segi masa atau perasaan supaya dapat melahirkan suasana aman damai dan memberikan hak-hak penjagaan yang sempurna kepada anak-anak mereka. Muhammad Kutub berkata, bidang pekerjaan seperti guru, jururawat, doktor sakit puan, tukang jahit amat bersesuaian diceburi oleh kaum wanita. Inilah tugas-tugas penting yang diperlukan oleh masyarakat dan dalam hubungan ini masyarakat mempunyai hak untuk mewajibkan wanita memenuhi bidang-bidang pekerjaan sebagaimana berhak kaum lelaki memikul tugas-tugas di medan peperangan. Yang ke-9, pekerjaan yang tidak dikuasai oleh kaum lelaki. Semua wanita tidak layak memegang jawatan ketua negara sebagaimana yang telah dijelaskan sebelum ini. Begitu juga pekerjaan seperti menteri, ketua polis dan lain-lain pekerjaan yang mempunyai unsur-unsur penguasaan kaum lelaki. Yang terakhir, kerja yang tidak menghalang wanita dari melaksanakan tugas asasi. Wanita juga tidak sesuai memegang jawatan sebagai wakil diplomatik keluar negara. Ini disebabkan pekerjaan itu banyak menghabiskan masa sehingga tugas sebagai isteri dan ibu boleh terabai. Kebanyakan wanita, khususnya di negara kita, mengambil alasan untuk bekerja di luar rumah. Harapan besar kepada wanita ialah dapat melaksanakan tugas sebagai ibu, isteri di rumah dan sebagai pekerja di luar rumah. Tidak akan menjejaskan imej mereka sebagai wanita Islam. Kesimpulannya, kefahaman mengenai kedudukan wanita berkerjaya menurut Islam perlu difahami sebaik-baiknya agar wanita khasnya dan masyarakat umumnya tidak disalah anggap, bahkan mereka saling bantu-membantu untuk mengukuhkan demi kemaslahatan diri, keluarga, agama, bangsa dan negara. Wanita di Malaysia yang bekerja di luar rumah dinasihatkan agar mengikut panduan yang digariskan oleh agama Islam dengan tujuan setiap rezeki yang diperolehi akan membawa kebaikan dan keberkatan sekeluarga. Sesungguhnya niat yang baik untuk menyumbang bakti dalam memberi perkhidmatan kepada masyarakat dalam pelbagai bidang akan dianggap sebagai ibadah. Maka adalah tidak sia-sia pekerjaan mereka di luar rumah sekiranya kefahaman mereka terhadap kedudukan wanita dalam pekerjaan di sisi Islam serta syaratnya sentiasa dipelihara dan dipatuhi dengan sebaik-baiknya.